Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat petang. Bersiaran sekali lagi untuk sesi petang di page Richworks Official untuk Instagram dan juga di Facebook Richworks. So, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. Saya bersiaran secara langsung di lokasi rahsia yang terletak di Seksyen 13 Jalan Badminton dekat HQ. So mungkin ni first time saya live di lokasi ni. Kita ada banyak studio sebenarnya. So cuma studio ni dia lebih eksklusif lah, secluded nama dia. Dia sedikit terpencil. Okey, tak apa, tak ada isu. Sebab hari ni kita nak cerita pasal benda yang benda yang sangat, saya nak perbetulkan salah faham. Tapi sebelum saya cerita apa benda salah faham yang saya nak betulkan tu, terima kasih kerana anda menonton. Waalaikumsalam Tuan Aidil Aiman. Waalaikumsalam Puan Rai Razak. Terima kasih. Waalaikumsalam Tuan Muhammad Hasri. Hai Tuan Fahran Aan. Apa khabar semua? Tulis itu hai. Tulis itu hai. Assalamualaikum semua. Tulis itu hai. Hai. Jangan bye-bye je. Cakap situ hai. Okey? So, terima kasih. Nama saya Nasrul. Saya Vice President Richworks International. Kepakaran saya adalah, saya seorang accountant, chartered accountant untuk Richworks, dan saya juga adalah seorang MIA member, Malaysian Institute of Accountants. Saya dah bersama dengan Richworks. Ini adalah tahun saya yang ke-10 bersama dengan Richworks. Alhamdulillah, Richworks dah 12 tahun. Saya dah bersama Richworks selama 10 tahun. Ini tahun saya yang ke-10. Tanya kepada mereka yang dah bekerja dengan majikan yang sama 10 tahun, berikan tepukan kepada anda. Tepuk sikit. Tepuk. Ada depan saya ada seorang sama macam saya, tua bangka juga kat Richworks ni. So harap-harap sedar diri. Hashtag jangan lupa diri 2020. Okey, so kalau semuanya okey, saya nak anda bantu saya tuan-tuan dan puan-puan. Bantu saya, adakah suara saya jelas dan adakah visual saya jelas? So kalau kedua-duanya jelas, saya nak anda bantu saya tulis itu jelas dan terang. Ya, Puan Nani Dekan, background tak ada pokok pula. Itulah kisahnya. Kisahnya hari ni tak sempat tanya sama pokok apa sebab goyang. Sebab jawabnya angin yang goncang. So itu kisah dia. Bukan cerita pasal pokok hari ni. So pokoknya di sini adalah, tak kisah belakang ada pokok atau tidak, pokoknya di sini adalah apa yang kita akan pelajari pada petang ini di sesi kopi panas. So apa yang saya nak anda bantu saya juga, tolong belanja saya love. Belanja saya love. Saya nak love je, saya tak nak like, saya nak love. Saya nak anda belanja saya love banyak-banyak. Tekan love banyak-banyak. Anda di Instagram tak ada button lain boleh tekan selain daripada love. Saya faham. So love color-color tu semua banyak naik. Anda di Facebook, belanja saya love sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin love. Okay? Okay. So hari ni saya nak share something yang bagus. Sebelum saya share something yang best, saya nak anda bantu saya share. Spread the love. Share live ni kepada ramai orang di luar sana. Sebab petang ni saya nak cerita pasal something yang kita tak love, something yang kita rasa sangat takut, something yang kalau kita tak jaga, hilang rasa cinta kita kepada apa yang kita buat. Saya nak cakap pasal cukai. Dan saya petang ni ada nak perbetulkan salah faham. Ada 6 salah faham. Saya nak betulkan 3-3 lah. Saya nak betulkan 6 salah faham tentang cukai, especially di kalangan business owner. So, sebelum saya teruskan, saya nak anda tulis itu ready. Tulis itu ready. Ya, Puan Fatin, Datuk Ismail. Yes. Ini mungkin ada kena dengan kes Puan juga. So, ataupun kisah Puan juga. So, cukai. Apa kisah cukai ni? Kita nak cerita cukai ni. Mungkin ramai orang tengah stres pasal cukai. Tu dia, Puan Fatin dia cakap, saya tengah stres pasal cukai. Tak apa Puan Fatin, jangan stres sangat lama-lama. Kita dengar apa yang saya nak share. Boleh? Okay. So first of all, bila kita cerita pasal cukai ni, is something that saya rasa dia perlukan ilmu. Perlukan pencerahan, perlukan bimbingan, perlukan didikan, perlukan rundingan. Okay, saya minum sikit. Okay, dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Cukai ni sebenarnya something yang, to be honest with anda, adalah dia bukan satu benda yang sangat-sangat suka. Tapi isu dia, ramai orang ada isu sebab mereka tidak diberikan maklumat yang betul tentang percukaian.
Ramai orang ada masalah tentang percukaian adalah bila mereka tersalah dapatkan hikmah nasihat, tersalah bercakap dengan orang yang tidak sepatutnya, tersalah dapat nasihat yang tidak kena dengan anda, apa yang sedang anda hadapi. So apa saya nak bantu anda petang ni adalah nak perbetulkan beberapa salah faham tentang cukai. So saya harap anda akan dapat manfaat sebab kita nak buat sesuatu supaya cukai ni kena settle lah. Dia bukan something yang kita boleh lari. Dan especially kalau kita buat bisnes, kita kenalah soft tentang isu percukaian ni. Kita kena hadapinya. Kita kena hadapinya dengan berani, hadapinya dengan tenang, hadapinya dengan ilmu yang cukup. So jangan tersilap langkah dengan tersalah maklumat tentang cukai. So petang ni saya nak share tentang 6 salah faham tentang cukai dan saya harap akan perbetulkan pemahaman anda semua. So saya akan mulakan, ada 6 kan? Saya cakap ada 6, so saya akan mulakan nombor 1. So apa saya nak? Anda tulis itu 1. Tulis itu 1. Yes, Puan Fatin boleh join di Facebook Richworks, juga boleh teruskan di Instagram Richworks Official, tak ada masalah. Saya bersiaran di 2 tempat siaran serentak, di Instagram dan juga di Facebook. Tulis itu 1. Nombor 1. Tulis itu 1 panjang-panjang. 1. Okey. So kita ada Puan Fatin dah pindah dekat Facebook. Okey. Ma Gorgeous Shop. Okey. Nombor 1. Mungkin tak apa, viewer tak berapa memberansangkan, saya okey. Sebab cerita pasal cukai kan. You all macam takutnya nak cerita pasal cukai. Okey, jangan takut. Okey. Nombor 1 tuan-tuan dan puan-puan, nombor 1 adalah dah bayar banyak zakat, dah bayar zakat yang banyak, tak payahlah hantar borang cukai. Okey. Ini biasanya ada kena dengan anda yang bayar zakat untuk zakat peribadi. Salah faham ni adalah walaupun anda dah bayar zakat, ada orang cakap tak payah bayar cukai, tak payah declare cukai. Anggap je kita dah settle. Kita buat bisnes, especially kita run enterprise ataupun even kita run Senian Berhad, kita bayar zakat, tapi kita cakap kita tak perlu pun hantar borang cukai, tak perlu declare. Itu adalah maklumat ataupun info yang salah tuan-tuan dan puan-puan. Itu salah. Kenapa? Okey, kisah dia macam ni. Walaupun anda dah bayar cukai, anda dah bayar zakat, anda dah declare zakat anda dah tunaikan tanggungjawab anda sebagai seorang Muslim yang baik, menurut susul galuh, menurut rukun Islam yang 5, anda dah bayar zakat. Zakat nombor 4, anda dah settle lah. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, tak cukup. Tak cukup dengan hanya membayar zakat, kerana ada satu lagi tanggungjawab. Anda perlu hantar borang cukai atau perlu kemukakan cukai anda ke lembaga hasil dalam negeri untuk cukai pendapatan, especially melibatkan individu. Ni salah faham yang selalu orang katalah. Sebab dia kata, okey, saya dah bayar zakat, saya tak perlu dah hantar borang cukai. Okey, salah tu. Bayar zakat, tapi zakat tu dikira sebahagian daripada bayaran cukai untuk anda sebagai seorang individu. That's why kalau anda dikenakan cukai, contohlah 1 tahun cukai anda 10,000 lah, bayangkan cukai anda 10,000, anda dah bayar zakat 10,000. Lepas tu anda kata, tak ada, saya dah bayar zakat 10,000, saya agak-agak kira-kira, saya rasa cukai saya lebih kurang 10,000 juga. Saya tak perlu bagi tahu dengan LHDN, saya tak perlu bagi tahu LHDN dan tak perlu kemukakan pendapatan tahunan saya, pendapatan cukai pendapatan saya. Jawapannya salah. Anda tak boleh buat macam tu. Itu salah faham yang paling selalu orang ni. Zakat is zakat, cukai is cukai. Betul tu Puan Nani Dekan. Tapi anda kena declare anda punya cukai. Adalah kaedah cara pengiraan dia yang anda boleh start buat. Tapi kebanyakan orang tak tahu yang sebenarnya, kalau walaupun anda dah bayar zakat, anda kena juga kemukakan ataupun declare cukai anda melalui penghantaran borang cukai. Especially kalau anda individu, anda perlu hantar borang BE kalau anda tidak menjalankan perniagaan ataupun makan gaji. Kalau anda buat enterprise, anda kena submit borang B, iaitu untuk individu yang menjalankan perniagaan.
So of course saya tak boleh kupas lebih mendalam tentang borang apa kaedahnya. Tapi ini yang saya nak bagi tahu adalah walaupun dah bayar zakat, kena submit borang cukai, kena kemukakan kepada lembaga hasil dalam negeri. Okey, itu salah faham pertama. Salah faham yang pertama adalah walaupun dah bayar zakat, dia rasa tak payah hantar borang cukai. Itu salah. Jangan salah faham, anda kena faham. Okey, cakap sebelah faham, tulis situ faham. Oh, ataupun tulis situ oh begitu, tulis situ oh begitu, barulah tahu. Okey, boleh? So boleh kita teruskan dengan untuk nombor 2, salah faham kedua, boleh? Kalau boleh tulis situ 2. Tulis situ 2. Okey. Sekejap Tulis situ 2. Tulis situ 2. Okey, Puan Fatin tanya saya soalan ni. Tunggu nanti Puan Fatin. Habis saya share tips baru saya bagi tahu soalan Puan Fatin. Puan Fatin tonton sampai habis, nanti sampai poin-poin ke-6 tu Puan Fatin shoot soalan ni. Okey? Okey. Poin nombor 2. Okey. Adalah bisnes rugi tak perlu hantar borang cukai. Bisnes rugi tak perlu hantar borang cukai. Itu salah faham yang kedua. Okey, mungkin anda akan kata, Tuan Nasrul, bukan cukai dikira atas keuntungan ke? So kalau bisnes rugi, tak perlulah hantar borang cukai. Okey, kenapa borang cukai tu penting? Cuba tanya orang sebelah, borang cukai tu penting kat mana? Borang cukai tu penting sebab borang cukai lah nak bagi tahu kepada LHDN kalau benar bisnes anda rugi, itulah gunanya borang cukai tu. Kalau anda run bisnes Sdn Bhd ataupun enterprise, anda kena hantar borang cukai nak maklumkan kepada LHDN yang anda punya bisnes rugi. Kenapa saya cakap dia salah faham? Sebab kalau anda tak submit borang cukai, bagi tahu dengan lembaga hasil dalam negeri anda punya bisnes rugi, macam mana dia nak tahu? Dia bukan ada crystal ball nak baca anda punya minda. Dia bukan ada crystal ball nak tahu, oh rupanya awak rugi, so tak payahlah hantar. Kalau anda punya bisnes rugi, memang tak perlu bayar cukai secara generalnya, tapi masih perlu submit borang cukai. Sebab kalau anda tak submit, macam mana LHDN nak tahu bisnes anda rugi? Macam mana nak tahu bisnes anda ni tak mendatangkan keuntungan untuk tahun tertentu? So, itu salah faham yang kedua. Bisnes rugi tak perlu hantar borang cukai. Salah. Bisnes rugilah lagi kita. Sepatutnya kalau kita ni buat bisnes, kalau lah kita tengah murung tahun tu, kita buat bisnes terugi, tak sengaja rugi, itulah saat anda kena hantar borang cukai. Sebab dia ada strategi dia, ada tax planning ni. Especially kalau tahun sebelum tu anda ada keuntungan, anda boleh gunakan cukai tu untuk claim brought forward loss. Kita boleh bawa ke hadapan loss business. So itu dari segi tax planning lah. Saya tak nak bagi anda pening kepala. Kalau tak submit, LHDN tak tahu company rugi. Yes, betul tu Puan Fatin. Okey. So bila saya teruskan nombor 3, tadi dah nombor 2, berikan tepukan kepada anda. Cakap good job sebab dapat tonton live ni. Setiap petang pula tu dapat tonton live ni. Tahniah kepada anda yang menonton setia untuk sesi kopi panas ni. Okey. Nombor 3. Tulis itu 3. Salah faham ketiga. Tulis itu 3. Tulis 3. Okey. Okey, tulis itu 3. Ada orang, siapa sini meniaga online? 100% bisnes online semata-mata. Tidak ada kedai, tidak perlu bergerak ke mana-mana, hanya duduk dekat depan komputer ataupun main dengan phone, dah boleh buat bisnes juta-juta. Siapa kat sini? Mungkin sesekali dia keluar. Itu pun sebab mungkin nak post barang ataupun saja nak pergi jumpa klien. So, okey. Nombor 3 adalah salah faham berniaga online je tak payah daftar SSM ataupun LHDN. Itu salah. Cakap orang sebelah, salah. Nombor 3, anda tidak boleh rasa walaupun anda berniaga online tidak perlu daftar SSM, tidak perlu daftar LHDN. Itu salah Sebab online ke offline ke, ianya tetap perniagaan. Semua perniagaan perlu didaftarkan, especially anda yang berniaga secara online total. Sebab apa kena daftar? Sebab
kerajaan tak tahu awak buat bisnes apa. Kerajaan tak tahu berapa banyak awak punya income. Of course anda akan kata, biarlah dia tak tahu. Apa salahnya dia tak tahu? Of course, mungkin saya dah biasa buat live, saya dah cakap dah apa manfaatnya anda kalau anda declare cukai anda. Of course anda akan lebih dapat peluang untuk loan, anda akan ada rasa macam akses untuk banyak benda. Anda akan ada peluang untuk beli property, beli kereta. Itu salah sebenarnya kalau anda buat bisnes online tapi anda harapkan pinjaman daripada pihak bank tapi anda sendiri tak daftar SSM, tak declare cukai dengan betul. So itu kesilapan ataupun salah faham yang sentiasa berlaku di kalangan business owner yang cuba untuk grow bisnes mereka. Ramai business owner dia nak grow dia punya bisnes tapi dia tak boleh grow sebab dia tidak bayar ataupun daftar perniagaan, dia tidak bayar cukai. Waima dia tidak daftar perniagaan dia. So kita tak nak macam tu. Okay. So boleh saya teruskan nombor 4. Sedikit laju hari ni, tak ada isu. Kita just nak go through. Tak perlu ambil masa yang lama untuk terangkan certain benda yang nampak jelas anda boleh faham. Nombor 4. Nombor 4. Okay, nombor 4. Apa yang saya nak cakap adalah ini salah faham yang seterusnya. Salah fahamnya adalah kalau anda dah daftar nombor cukai anda di LHDN, ini salah satu orang saya cakap, bila dah daftar LHDN confirm nanti kena bayar cukai. Tidak. Bukan begitu tuan-tuan dan puan. Dia ada level-levelnya. Jangan rasa bila anda dah daftar LHDN anda confirm kena bayar cukai. It doesn't work that way. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan anda baru daftar bisnes anda, baru daftar LHDN, anda sebenarnya baru je buat bisnes. Dan kalau bisnes tu baru, biasanya bisnes yang baru, mungkin ada bisnes yang baru start nak buat bisnes, customer tak ramai lagi, tapi kos tinggi. So you incur loss. Ingat saya cakap, cukai dikira atas bisnes yang untung. So kalau bisnes tu rugi, tak perlulah bayar cukai. Tapi kena faham yang daftar LHDN, adakah confirm nanti kena bayar cukai? Tidak semestinya. Sebab kalau rugi, macam mana nak bayar cukai? Nak bayar pakai apa? Sebab tak ada duit, tak untung pun bisnes tu. Faham ke faham ni? Nombor 4 ni. Okey, boleh saya teruskan nombor 5? Tulis itu 5. Tulis 5. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5. Bila semua perbelanjaan peribadi anda bayar guna duit bisnes je, itu salah faham yang sangat salah. Buat bisnes ada semua personal expenses. Contoh, ubah suai rumah, beli susu anak, beli makan anak, beli makan isteri. So benda-benda ni tak ada kena-mengena dengan bisnes perbelanjaan tersebut. So kalau anda spend something guna untuk benda-benda perkara-perkara sebegini, anda sebenarnya tak boleh. Anda tak boleh bayar guna duit bisnes. So mungkin anda tanya, macam mana tu Tuan Nasrul nak bayar pakai duit apa? Bayar pakai apa? Bayar pakai gaji. That's why pentingnya ambil gaji. Saya dah selalu share dalam kelas, saya selalu share dekat live. Ambillah gaji. Ambil gaji. Bila anda ambil gaji, semua perbelanjaan peribadi tu guna pakai duit gaji. Semua perbelanjaan pasal bisnes, guna duit bisnes. Mungkin ada yang kata, alah Tuan Nasrul, buat apa nak jujur sangat? LHDN bukan tahu. Boleh kalau anda boleh pandai nak sorok income tu. Tapi most of kita tidak pandai nak sorok income tu. Adalah cara nak sorok. Tapi adakah bagus untuk sorok sebenarnya? Tidak bagus. Sebab sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke rumput, tanah, air pula. Ikutlah macam mana pun. Bukan semua tupai dia melompat, kalau jatuh terus jatuh ke tanah. Ada tupai lompat jatuh ke dalam longkang, jatuh ke atas rumput atau tak jatuh-jatuh. So jangan. Cakap sebelah jangan. Perbelanjaan peribadi tak boleh guna untuk duit bisnes. Itu kesilapan ramai business owner. Okay? So boleh saya teruskan lagi? Untuk poin yang tadi saya tulis poin yang ke-5 tadi. Tadi yang 5. So sekarang poin yang ke-6. Poin terakhir. Poin terakhir petang ni. Poin yang terakhir. Yes, Chef Azmi, letak gaji kita tinggi. Yes. Berbalik kepada tadi poin tadi tu, peribadi tak boleh guna untuk bisnes adalah bila kita letak gaji kita tinggi,
senang kita nak spend. Kita ada keupayaan untuk spend. Okey, poin yang keenam. Bila kita salah faham yang seterusnya adalah ramai orang kata boleh je beli kereta ataupun rumah bayar dengan cash. Okey, saya cerita satu kisah. Kisah ni sangat ngeri yang saya harap anda akan dapat pedoman daripada kisah ni. Bagi anda yang buat bisnes, anda ada duit lebih, anda tak declare income anda, okey, mungkin anda rasa tak ada masalah. Tapi apa saya nak anda bantu saya adalah ada orang buat bisnes, mereka beli kereta cash, beli rumah secara cash. Adakah bagus sebenarnya? Dan dalam masa yang sama mereka tidak declare ataupun kemukakan cukai mereka secara clean. So apa yang berlaku? Orang-orang yang beli kereta cash, beli property cash, beli rumah cash, beli commercial unit cash, LSDN akan tanya, kalau sebab macam ni bila anda beli property ni semua menggunakan cash, especially rumah, anda perlu stamping, mati stamp untuk perjanjian jual beli rumah, sales and purchase agreement. Bila mana anda buat SMP tapi anda tak stampkan dia dengan kerajaan, dengan dengan LSDN, melalui matikan stamp dengan bayar duty stamp untuk perjanjian anda, LSDN akan tag anda menggunakan nombor IC. So kalau dia tahu orang ni nombor IC dia tak pernah bayar cukai, tapi ada pula nama nombor IC tu tagging dekat borang pegangan harta tanah, CKHT, cukai pegang harta tanah ni. Apa tu orang panggil dalam bahasa Inggeris? Allahu Akbar. Real estate ni saya lupa dah. Saya dah lupa dah nama bahasa Inggeris dia. RPGT. Sebab kita akan ada kena dengan RPGT, Real Property Gain Tax. So kalau anda buat bisnes, anda beli pula kereta, anda beli pula rumah pakai cash, bank akan tanya, mana datang duit cash tu? Adakah anda ni memang anak orang kaya, tiba-tiba dapat peluang untuk belanja sesuka hati? It doesn't work that way tuan-tuan dan puan-puan. Tak semudah tu. So that's why nombor 6 ni, kita kalau boleh memang nak beli, tapi kita akan trigger. Kita kalau boleh nak beli pakai cash, saya faham, tak nak ada hutang. Tapi isu dia adalah ada ramai orang bila dia dah start beli property, dia pergi beli property, dia stamp dekat, ingat pejabat lembaga hasil ada dua, satu duty stamp, satu yang betul-betul cukai pendapatan. So orang yang dekat duty stamp ni, dia tengok rekod, dia kata kenapa ni orang ni tak pernah pun declare cukai. So dia akan pass kepada tim yang handle tentang cukai pendapatan, dan dekat situlah anda kantoi bila mana anda beli aset menggunakan peribadi. Sebab LHDN akan tanya, mana datang duit ni nak beli rumah 1 juta lebih ni? Cuba tanya orang sebelah, mana datang duit aku? Mana datang? Tanya orang sebelah pula. Patut tanya di sini, tiba tanya orang sebelah, mana datang duit aku? Boleh pula aku beli rumah cash, boleh pula beli kereta cash. Bukan satu benda yang bagus untuk anda beli semua cash. Mungkin anda akan rasa okey, baguslah kita tak ada hutang. Tapi it doesn't work that way. Sebab orang akan tanya, kenapa awak boleh mampu untuk tanpa berhutang boleh beli aset? Faham ni? Okey ke? Boleh saya teruskan ke lagi sikit? Boleh ke saya teruskan? Tu dia, Kimi Pro 2, down payment tinggi, bayar down. Mana datang duit aku? Yes, Cik Karti dengan Nur. Okey, nombor 6, last. Tadi dah nombor 6 lah. Itulah point dia last tadi. Boleh je beli kereta ataupun rumah secara cash. Itu salah faham yang paling menakutkan. Sebab kalau anda kantoi, LHDN akan tanya, mana datang duit ni? Okey? So, itu yang saya nak cerita pasal salah faham tentang cukai. Ada 6 salah faham. Dan saya harap anda tidak salah-salah lagi lepas ni. Saya harap anda boleh faham yang sebenarnya bayar cukai ni tak susah, tapi anda kena dapatkan hikmat nasihat orang yang betul. So saya harap anda belajar sesuatu. Kalau belajar sesuatu tu di situ, learn something ataupun belajar sesuatu. Okey, apa saya nak share juga petang ni adalah bila saya sebut pasal cukai ni, sebenarnya saya akan ada run satu kelas. Saya asyik run kelas je, asyik saya. Tak adalah. Sebab saya nak tengok anda berjaya menguruskan bisnes dengan baik, cash flow power, costing okey, lepas tu boleh bayar cukai. So kami akan adakan kelas urus cukai pada 7 Mac. 7 Mac je? 7 ke 6? 7 Mac, hari Sabtu, 7 Mac 2020.
Kita akan run kelas tu, which is minggu depan, hari Sabtu. Kita akan run kelas cash flow yang saya rasa kelas ni bagus, tapi ramai orang yang tak sedar lagi tentang kelas ni. So kita akan buat yang terbaik untuk kelas ni. Pada 7 Mac 2020, kita akan cerita pasal cukai je daripada pagi sampai malam. Siapa excited kalau dia diberi peluang untuk belajar pasal cukai daripada pagi sampai malam? Tulis situ, say I. Ataupun tulis situ, nak cukai. Ataupun bunyi pula nak cukai. Tulis situ, tulis situ nak cukai lah. Ataupun tulis situ nak urus cukai. So that kita punya team boleh. Tulis situ UC pun tak apa. Tulis UC. Saya nak tengok siapa yang tulis sini UC. Anda yang tulis UC tu biar tinggalkan PM atau DM kepada team kami, so that team kami boleh call anda. Kita nak anda PM atau DM nombor telefon. Nombor telefon di dalam kalau ni saya ada Nasrul Hadi, anda pergi tag saya tu, masukkan mesej dalam tu. InsyaAllah saya tengok dan saya boleh try untuk adjust lah kalau boleh. Kalau tak boleh, kena terima kenyataan. Saya tertakluk kepada peraturan. Kita ada yuran kita yang tertentu. So saya harap anda boleh buat sesuatu. Yes, UC nak ubah cukai. Terima kasih. Tulis itu Puan Fatin, UC. Kalau nak ubah cukai, nak urus cukai, sebenarnya perkataan tu saya saja ubah jadi nak ubah cukai. Lain pula bunyi dia. Okey. Terima kasih sebab anda menonton dari mula sampai habis. So apa saya nak share juga, saya ada juga sesi pagi di grup Nak Urus Bisnes, www.nakurusbisnes.com/group. So saya ada sesi khas setiap pagi. Saya panggil sesi ni bangun. Saya suruh orang bangun kejut orang bangun pagi pukul 9 pagi. Sebelum tengok berapa duit tinggal, kita kejutkan orang. Sebab saya nak anda belajar. Setiap pagi pun saya live. So ada beberapa perkongsian, kadang-kadang juga kita share. Saya harap dia akan beri manfaat kepada anda sebenarnya. Terima kasih Cik Nuriza 017-606-1055. Terima kasih sebab nak UC. Of course, untuk supaya kita ada sedikit komitmen, anda perlu join. Tanyalah tim saya. Tanya tim saya macam mana nak hadir ke program ni. Sebab ni antara intipati lah program ni. Ni buku kitab untuk accountant 2020 budget commentary. Sangat-sangat penting buku ni. Berbanding saya baca buku tebal gila tu. Tebal gila untuk income tax. Saya cuma just perlu baca ni. Dia ada kemungkinan dengan GST. So ini bukti. Ni yang tengah ni. Ni logo tengah ni MIA. Itu adalah Malaysian Institute of Accountant. Bukan missing in action Walaupun kadang-kadang anda ada deal dengan company secretary ataupun accountant ataupun tax agent yang mungkin dah game anda, mungkin dia tak beri servis yang bagus untuk anda. Dia tak bagi tahu dia dari MIA ke, dia accountant bertauliah ke, dia sesuai ke tidak untuk manage anda punya perakaunan, dan pastikan anda tidak didenda. So itu kepakaran kami di Richwood. Kami suka untuk bantu anda dengan lebih baik lagi. Okey. So tepat pukul 6. So siapa nak cukai tu tulis itu nak urus cukai. Jangan tulis nak cukai. Tak bagus tu perkataan tu. Tulis situ nak urus cukai, dan tim kita akan bantu anda untuk buat sesuatu. Tapi dalam masa yang sama juga saya nak anda join group Nak Urus Bisnes ni. Dan setiap pagi kita ada live di page ni pukul 9 pagi untuk sesi bangun. So petang ni sesi kopi panas. Panas betul lah ini. So harap anda belajar sesuatu. Boleh? Nak urus cukai. Terima kasih Cik Zaris Beauty. Tanya dengan tim saya. Hana Ashley nak cash flow. Okey, cash flow pun kita ada juga tarikh. Kemungkinan kita akan buat bulan 3 ataupun bulan 4. Kita akan maklumkan. Tarikh tu kita tengah tunggu approval daripada pihak atasan Richworks untuk meluluskan pihak senior leadership team. Yang mana kita lepas berdebat apa semua, kita akan tentukan sama ada nama tu sesuai ataupun tidak. Okey. So itu saja tuan-tuan dan puan-puan untuk petang ni. Saya doakan anda sentiasa ada dalam mentor apps tak? Mana ada. Ini kelas Cik Hana Ashley. Ini kelas Han Ashley. Ini kelas real life, bukan online. Mentor apps tak ada. Mentor apps tak ada video saya lagi. Cuma video Dr. Azizan saja setakat ni. Tu kena tanya tim mentor apa dia orang punya update sekarang. Ataupun anda boleh saja follow page, follow Instagram mentor.asia. Anda boleh cari dekat Facebook juga. Okey. So terima kasih Puan Fatin nak urus cukai, Tuan Luqman nak, siapa lagi ni dekat Facebook, Cik Mimi, ramai yang nak rupanya.
Anda di Instagram, kita ada Tuan Ramzi, kita ada Tuan Hen Ashley, kita ada Zaris Beauty. Banyaklah yang suka ni. Hazim Kyle. Nama-nama susah. Kerana saya susah nak sebut nama dekat Facebook dengan Instagram ni. Nama dia terlalu bombastic. Cakap sebelah, wow. Wow sangat. So tolong bantu saya join group Nak Urus Bisnes, sebab kita ada lebih banyak perkongsian di sini. Dan kita ada sesi live juga pagi, iaitu sesi bangun. Okey. Cik Suhaila nak urus hutang, itu nanti kita fikir. Tuan Luqman bin Buang, kita nak uruskan hutang nanti kita check balik. Okey? Boleh? So saya doakan anda kaya berjaya, saya doakan anda sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Tuan Hazim Kais. Nama saya Handsome Boss. Okey, terima kasih. So setiap masa kalau awak marah, at least apa? Itulah handsome nama saya Handsome Boss. Tak ada. Okey? Boleh? Okey, so itu saja petang ni. Kalau anda kalau anda nak tahu pasal kelas ni, anda boleh call kami 0192442244 ataupun anda boleh DM PM, tinggalkan nombor telefon kepada tim kami biar tim kita call. Dan tim kita akan tahu anda patut pergi ke kelas mana. Okey? Boleh? Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana menonton dari mula sampai habis. Saya doakan semoga anda tak terus salah faham tentang cukai ni. Saya dah bagi 6 salah faham tadi. So saya harap anda dapat manfaat daripada perkongsian petang ni. Okey. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Assalamualaikum.